Ke mana sebut? Bo, sunat, jah. Je. Bo, sunat, je. Bo ada orang sebut ke? Ada. Kalau Kelantan sebut kan? Bo se, jah se tau. Bo sunat, jah. Gitu. Tak ada orang Kelantan sini. Oh, bo sunat, jah. Gitu. Jadi. Sunat. Tu sunat. Itu adab. Adab ketika solat. Tinggal hak rukun, hak tu memang tak sah semayang hak tu. Hak sunat ni. Kalau main duk sunat je, adab macam mana? Adab dalam solat, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kena jagalah adab. Sunat tu adab ketika kita solat. Jadi dalam Hidayatul Salikin ni dia sekali bicara berkaitan dengan rukun dan perkara yang sunat. Jadi sekarang ni bicara hak rukun rokok. Bicara rukun rokok. Kemudian hak ni nak sekali cerita dengan perkara yang sunat. Kemudian maka engkau taruhkan kedua tapak tangan itu atas kedua lututmu. Letak tapak tangan atas kepala lutut. Tu sunat. Sunat. Mana kalau tak letak tangan atas kepala lutut, sahlah rokok. Lepas tu tangan warna noneng. Tapi tak ada orang tinggal sunat ni. Kita ingat rokok kita tangan letak atas lutut tu wajib. Tidak sama dengan sujud. Sujud letak tangan atas lantai tu wajib. Ada ni. Sebab sujud wajib kena bumi 7 anggota. Jadi antara 7 anggota yang wajib kena bumi adalah kedua tangan. Jadi masa sujud, tangan letak atas lantai tu wajib. Masa rokok, tangan letak atas lutut tu sunat. Kalau tak letak atas lutut, janganlah tak letak atas lutut sebab sunat. Mana kata tak letak lutut, letak warna, tak tahu. Aku tak pernah buat tu kok. Noneng gitu, tangan ke bawah macam orang nak terjun papang anjal barangkali. Kau terjun papang anjal kan? Di tangan luruh ke bawah ke macam mana tu? Gitulah barangkali ni. Tak ada kau buat lah. Buat gitu kau di masjid Pulau Ketam ni kau. Orang pun TikTok. Jemaah masjid Pulau Ketam rokok. Nak panggil apa rokok gitu. Tangan tu hulu ke bawah. Dengan masjid-masjid nama orang sebut. Tak ada orang buat. Tapi nak ceritanya letak tangan atas kepala lutut tu sunat hai'ah. Rokok tu, tunduk rokok. Ni hak wajib lah ni bagi orang sihat lah. Orang sakit belakang tu, bak uzur, bak lain. Kita cerita orang sihat ni. Dia tunduk rokok, sekira-kira dihulur tangan, tapak tangan tu sapa di kepala lutut. Ni. Dia tunduk tu, sekira-kira dihulur tangan, tapak tangan sampai ke kepala lutut. Maka sahlah rukun rokok. Mungkin masih lagi duduk dalam keadaan terakak sedikit lah. Kita rokok kan, rokok ni duduk gini. Ada ni, duduk ni, separah. Ada ni, ni duduk gini ni. Tapi kalau dia angkat sedikit, dia angkat sedikit. Tak macam hok biasa-biasa rokok, dia angkat sedikit. Bukan masalah dia uzur ni. Dia duduk gini sikit rokok dia. Sah tak rokok tu? Kalau dihulur tangan dia ke bawah, ke lutut, siapa dok tapak di kepala lutut? Tak siapa dah. Hujung ni, bagian jari je siapa. Maka tak sah lagi rokok dia. Jadi sekurang-kurang rukun rokok, sekurang-kurang rukun rokok, tunduk
sekira-kira hulur tangan, tapak tangan sampai di kepala lutut. Kalau tinggi sikit, tinggi lagi duduk gini ni, di hulur tangan, setakat jari je. Tapak tak sampai di lutut, jari je. Maka belum lagi terhasil rukun rokok. Ada ni. Jadi sekurang-kurang rokok, tunduk tubuh sampai ke tahap kalau hulur tangan, tapak tangan sampai di kepala lutut. Itu sekongkong rokok. Letak tangan di kepala lutut itu sunat hai'ah. Nak cerita ditunduk tu. Kalau ditunduk, gini tadi. Yang sebut gini ditunduk. Hulur tangan. Sampai dak kepala lutut. Tak sampai perut ni. Ni tapak bukan. Tapak tangan tak sampai. Jejak di lutut, hak ujung jari je. Ni jari ni je. Maka belum lagi sah rukun rokok. Hak kita duk rokok, comel ni. Hak tu sunat hai'ah. Cuma kalau dia rokok tu terakak sikit ke atas, sah hukum rokok, tapi hukumnya makruh. Macam dahulu bicara rukun berdiri. Rukun berdiri. Berdiri betul. Berdiri betul. Betul berdiri itu sunat hai'ah. Kadang-kadang kitab kan. Berdiri betul. Betul ni. Tubuh tegak ni. Sunat hai'ah. Berdiri rukun. Berdiri comel. Tegak itu sunat hai'ah. Sekurang-kurang rukun berdiri. Sekurang-kurang rukun berdiri. Dia berdiri lebih hampir kepada berdiri daripada sekurang-kurang rokok. Barulah terhasil rukun berdiri. Ayat tu payah sikit tu. Tadi, sekurang-kurang rokok duduk begini. Kita rokok ni rokok macam 90 darjah. Tak? Tapi tidak pun 90 darjah. 90 darjah ni dia kena gini bukan? Bukan gini 90 darjah. Gini ke kaki kita duduk? Kaki kita duduk gini. Ni. Kaki dengan ni, betih dengan peha kita. Straight. Kemudian tubuh gini. Ni baru 90 darjah. Tak. Gini kaki. Punggungkan ke belakang sikit kan. Ke kaki, betih, peha, punggung. Duduk gitu. Straight gitu. Mana ada rokok gitu. Jatuh ke depan awak gitu orang kali. Memang dia akan jadi ke belakang ni gini. Ni panggil 90 darjah lagi ni. Gini 90 darjah. Ni. Hak kaki ni terus straight atas ni gini. Ni dia panggil 90 darjah. Tapi kalau hak ni kaki undur ke belakang gini, dia panggil apa? Panggil 90 darjah kau. Ke 80 darjah lagi. Dia duduk gini ni. Sebab kaki kita duduk gini. Ni duduk gini. Dia panggil apa? 80 darjah. Jadi hak rokok gini ni, ni hak sunat hai'ah comel. Dia angkat sedikit. Sekurang-kurang rokok, di hulu tangan, tapak tangan sampai di kepala lutut. Ni sekurang-kurang rokok. Hak ni berdiri betul. Hak sunat hai'ah. Sekurang-kurang rukun berdiri, lebih hampir kepada berdiri daripada sekurang-kurang rokok. Itu dia panggil rukun berdiri. Dia berdiri, tapi dicondong ke hadapan tubuh dia. Bukan kerana dia bongkok, kerana dia sakit. Bukan. Jadi ditunduk ke hadapan. Selagi lebih hampir kepada berdiri daripada sekurang-kurang rokok, masih lagi sah rukun berdiri. Ini berdiri betul. Ini sekurang-kurang rokok. Faham tak? Orang perempuan nampak tak? Dia ada TV tau.
Tak ada. Ha? Tak ada. Rupanya tak ada deh. Jadi hak ni berdiri betul. Ini sekuangkau rokok. Ambil tengah. Bersamaan sama tengah antara berdiri dengan sekuangkau rokok. Duduk tahap tu belum lagi sah rukun berdiri. Sebab dia duduk tengah, dia tunduk ke depan gini. Tak ada orang buat gini. Dia tunduk ke depan maknanya bersamaan kedudukan dia tu daripada berdiri dengan sekuangkau rokok. Belum lagi sah rukun berdiri. Sebab rukun berdiri lebih hampir kepada berdiri daripada sekuangkau rokok. Maknanya ni sama tengah, lebih sikit je. Dah. Sudah sah sebagai rukun berdiri. Tapi kalau dia berdiri condong begini, memang sah rukun berdiri. Tapi hukumnya makruh. Tapi maknanya kalau tanya kita, sekurang-kurang rukun berdiri. Mana? Terlebih hampir kepada berdiri daripada sekuangkau rokok. Sama tengah bersamaan antara berdiri dengan sekuangkau rokok. Belum lagi sah rukun berdiri. Sekurang-kurang rukun rokok tunduk ke hadapan badan kita. Sekira-kira bila hulur tangan, tapak tangan sampai di kepala lutut. Itu sekurang-kurang rokok. Ada ni. Dia saya sebut tadi tu hak sekurang-kurang rukun berdiri tu kena faham juga. Sebab ada orang oleh kerana dia tu bangun lambat. Tasyak awal bangun kat ketiga lambat. Orang ketiga nak kat keempat lambat. Sebab dia uzur sikit lah. Dia sakit sikit ataupun kadang-kadang ada orang gemuk. Orang gemuk. Dia cergah. Dia cuma dia bangun duduk tu dia agak lambat sedikit lah. Bangun duduk tu agak lambat sedikit. Sebab dia gemuk. Dah kira sakit ataupun gemuk. Jadi daripada tasyahud awal, imam bangkit pada rakaat yang ketiga, dia bangkit pada rakaat ketiga agak lambat. Imam rakaat ketiga bangkit rakaat keempat. Maka makmum tadi bangkit rakaat keempat agak lambat. Jadi bila dia bangkit lambat, dia takut Fatihah dia tak sempat. Maka ketika dia bangkit itu duduk molek lagi ni, duduk gini ni. Bangkit. Bismillah dah. Dia bismillah dah. Dia mulai baca Fatihah. Kalau dia a'udzubillah barunya, itu bukan Fatihah. Tapi kalau dia a'udzubillah dah, sebelum berdiri, tak terasa sunat hay'ah. Kalau dia a'udzubillah. Tapi kalau dia bismillah lalu dah. Ni nak kejar sebab dia lambat. Ni lambat. Imam kat ketiga. Berapa saat dah. Dengan makmum-makmum yang lain. Jadi dia lambat. Jadi pada dia lambat ni, dia separuh tu. Mana duduk gitu. Bismillah. Dia mula dah baca Fatihah. Ketika dia bismillah, dia memulai bacaan rukun Fatihah. Sah tak lagi rukun berdiri dia. Sah tak lagi rukun berdiri. Sebab dia duduk, baru duduk gini. Mana daripada tasyahud awal tu, dia angkat tubuh dia tu, baru naik separuh jalan, dia bismillah dah. Tengoklah. Masa bismillah tu. Baca bismillah, belang berdiri. Baca bismillah, belang berdiri. Belang apa belang? Tunjuk belang. Oh, tunjuk belang dah. Dulu cakap hebat. Lepas Tuhan uji beri kekuasaan, tunjuk belang. Biasalah. Berpura-pura. Lepas dapat je, tunjuk belang. Biasa gitu. Ngorak. Tunjuk baik. Boleh berkahwin je, tunjuk belang. Biasa dah gitu. Masa belum berkahwin, Allah sebaik-baik manusia. Tak kira lah. Lelaki ke perempuan samalah. Sebelum berkahwin tu, go terketik terening budak perempuan ni. Sebelum berkahwin, Allah. Budak lelaki ni kok berjuru sungguh. Lepas boleh ke dia, tunjuk belang. Tu belang. Sebelum dapat kekuasaan, baik sangat-sangat ceritaan.
Lepas dapat kekuasaan, tunjuk belang. Tak ada ketenangan. Tak ada ketenangan. Dapat kekuasaan, tenang je. Relax je. Steady je. Berhemah je. Tapi kepanasan juga. Ketegangan juga. Hidup apa seumpama tu gamuk-gamuk. Dia hidup orang yang percakapan tak betul, janjian tak betul, hidup takkan tenteram. Lakon macam mana pun, lakonan hanya sekejap saja. Maka terselahlah belang yang sebenar. Itu belang. Ni belang berdiri. Apa dia belang berdiri? Sambil berdiri. Dan kalau sambil berdiri, okeylah, memang kita baca Fatihah sambil berdiri. Ke baca Fatihah sambil duduk? Memang kita baca Fatihah sambil berdiri. Biarlah soalan tu kita faham. Tapi kita nak cakap dulu ayat yang digunakan. Baca Fatihah belang berdiri. Ataupun gini. Baca Fatihah belang-belang berdiri. Kan mana? Belang berdiri ke belang-belang berdiri? Tak maknanya dia baca Fatihah masa nak naik berdiri. Itulah. Tak berdiri pun lagi dia bismillah dah. Tu. Maksud. Tapi kita cakap mana? Baca Fatihah belang-belang berdiri. Kau baca kat mana? Memang sambil berdiri kita. Baca Fatihah sambil berdiri. Dan memang kita baca Fatihah sambil berdiri. Takkan sambil duduk pula. Maksud sekarang ni, Hak Ocik nak cerita tu. Mana tak berdiri lagi dia baca Fatihah dah. Tu. Mana dalam berpindah berdiri tu. Separuh jalan tu dia bismillah dah. Itu maksud ni. Tu kata belang-belang berdiri tau. Tu apa? Bukan apa Pulau Ketang ni? Orang bandar lah. Orang ni? Dadak sekarang ni dia belum lagi berdiri, tegak, dia bismillah dah. Mana apa ni? Dia dalam kira nak berpindah berdiri, dia mulai baca bismillah. Atau belang-belang berdiri tu. Dah, belang-belang berdiri tau. Ke mana ni? Yelah, soalan pun biar tepat. Soalan tak tepat, maksud lain. Soalan tu maksud lain. Ayat soalan maksud lain. Jawapan tak sama. Jadi dia baca Fatihah tu ketika dia nak masuk pada rukun berdiri. Mana tak berdiri molek lagi. Separuh jalan, bismillah dah. Ketika di bismillah tu, terhasil tak lagi sekurang-kurang rukun berdiri. Terhasil tak lagi sekurang-kurang rukun berdiri. Sekurang-kurang rukun berdiri, terlebih hampir pada berdiri daripada sekurang-kurang rokok. Kalau sama tengah, antara berdiri dengan sekurang-kurang rokok, sama tengah. Belum lagi terhasil rukun berdiri. Gini dah. Tapi tak berdiri tegak lagi. Dia bismillah. Okeylah. Tapi kalau gini baru, separuh jalan dia bismillah dah. Maka dia bismillah. Bukan di dalam rukun berdiri, maka tidak sah. Sebab kita maklumlah, semayang fardu bagi orang yang kuasa, takbiratul ihram, Fatihah, rokok, i'tidal, wajib di dalam rukun berdiri. Semayang fardu bagi orang yang kuasa, takbiratul ihram, Fatihah, rokok dan i'tidal, wajib dikerjakan di dalam rukun berdiri. Jadi bismillah wajib dalam rukun berdiri. Tapi kalau dia mulai bismillah, dia mulai Fatihah dalam rukun berdiri. Dia mulai Fatihah dengan bismillah, belum lagi dapat rukun berdiri, maka tidak sah. Kalau dia belum tegak tapi gini dah dia bismillah, ni rukun berdiri dah. Atau nak tahu tu sekurang-kurang rukun berdiri. Oleh kerana apa? Oleh kerana orang sakit tadi, orang gemuk tadi, takut Fatihah dia kat 3/4 tu, tak sempat dia baca. Sebab yelah, orang kat 3/4, imam tidak ada bacaan surah. Dan dia berdiri tu lambat, sebab dia uzur sedikit, dia gemuk. Maka belum berdiri molek, dia bismillah. Tengoklah, kalau sudah terhasil hukum berdiri, sah. Kemudian pula, kalau orang yang seumpama ni, tak susah lah. Kalau dia berdiri kepada orang 3 tu lambat, kepada orang 4 pun lambat,
sebab dia uzur, dia sakit, maka dia berdiri lambat ni, tak lama imam pun rokok. Jadi antara tegak berdiri yang lambat tu dengan imam rokok, tidak dapat masa satu Fatihah. Maka makmum dipanggil makmum masbuk. Imam rokok je lah, tak sedut susah lah. Tak sedut cepat-cepat nak bismillah lah, selagi tidak masuk pada hukum diri molek-molek. Saya lambat ni berdiri. Jadi saya lambat baca Fatihah. Nanti imam rokok macam mana? Oleh kerana kamu lambat berdiri kat 3 ke 4, kerana kamu sakit, kamu gemuk, oleh kerana kamu lambat berdiri, daripada tegak berdiri kamu sampai imam rokok, kamu dapat tak masa satu Fatihah yang pertengahan? Memang tak dapat lah. Maka masbuklah kamu. Imam rokoklah kamunya. Susah apa ni? Ni kena jagalah. Sebab kadang-kadang ada orang dia sakit. Saya pernah tengok di Masjid Ladang dahulu, dia kena angin. Kena angin tu jadi, yelah, biasalah kita tengok orang kan. Belah kanan dia tu macam tak serasa. Belah tangan dia jadi gitu sikit. Cara dia berjalan pun belah kanan tu macam tak comel lah. Belah kiri comel, belah kanan. Tapi dia semayang berdiri. Dia berjalan boleh. Tapi tangan dia gitu lah sikit. Tangan dia macam, tangan dia macam dia hidup tau. Macam tau tu. Masalah dianya, tasyahud awal, imam bangkit kat ketiga tu, dia lambat. Sebab dia guna sebelah. Dia guna sebelah kiri. Belah kanan tu jadi macam cacat dah lah. Panggil cacat apa? Tidak berfungsi. Gitulah. Jadi bila belah kanan tu tidak berfungsi, belah kiri dia gagah. Dia gagah belah kiri. Jadi, selepas imam bangkit daripada tasyahud awal, pada kat ketiga, dia lambat. Mana dalam tu imam pun iyakan nak budu dah berkalinya. Dia barulah boleh tegak. Sekejap imam rokok lah sebab dia lambat. Maka dapat tak masa satu Fatihah? Tak dapat. Maka masbuk dia. Tapi saya tengok ni comel. Imam rokok je rakaat kedua, dia rokok. Di Fatihah tu baca separuh barunya. Rakaat 3 dan 4 begitu kat jadi dianya. Dia tu nampak kepayahan. Sakit mungkin tak, wallahu alam lah, orang kena angin tu. Angin ahmar tu. Sakit ke tak, tapi kepayahan. Tapi berdiri dia gagah, tapi nak bangun tu dia kepayahan. Dia akan ngepak gitu kok. Mana kalau kita kata imam separuh Fatihah dah bang kali, dia baru tegak berdiri. Tapi dia pandai. Imam rokok dia rokok. Sebab apa? Dia sedar dia masbuk. Sebab tu orang tua kena ingat tu. Hak biasa-biasa kita cergah. Kita imam bangkit 3-4, kita pun bangkit. Kadang-kadang kita mendahului imam pula jadi. Cergah sangatnya kita. Tapi ada ketika diuji dengan pergerakan yang perlahan sedikit. Kena ingat lah. Kalau kita lambat tegak 3-4 kerana kita uzur, tegak kita sampai imam rokok, tidak dapat masa satu Fatihah pertengahan dalam lingkungan 25 saat, maka masbuk lah orang ni. Bila masbuk imam rokok lah, tak susah lah. Tu. Cuma saya nak sebut tadi, ada orang yang kena jaga-jagalah. Sebab dia nak cepat sangat baca Fatihah, atau kata belang-belang berdiri tu. Mana dalam berpindah pada rukun berdiri tu, tak ada berdiri molek dia bismillah dah. Tak sempat berdiri molek itu, sah tak lagi hukum berdiri. Sah tak lagi rukun berdiri. Sekurang-kurang rukun berdiri, dia berdiri itu terlebih hampir kepada berdiri betul dengan sekurang-kurang rokok. Maka sahlah rukun berdiri. Hak kita berdiri betul ni sunat hay'ah. Berdiri rukun, betul pendirian sunat hay'ah. Sama kita bicara rokok. Rokok ni rukun. Dia rokok ni macam biasa ni. Comel je ni. Belakang dia, punggung dia, belakang dia, tengkok kepala dia sama. Itu sunat hay'ah. Dia congek sikit. Congek sikit. Tapi walaupun congek sikit tubuh dia ketika tunduk rokok, kalau hulur tangan, tapak tangan sampai di pelutut, maka sah dah sekurang-kurang rukun rokok. Tapi kalau rokok nak kena seumpama tu tanpa uzur apa-apa, hukumnya adalah makruh. Ada ni.